KPM. Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2022 bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar semua yang menonton? Abang Irfan doakan agar anda dalam keadaan yang baik dan sihat-sihat belaka. Baiklah, tentunya hari ini kita dalam mata pelajaran Lanskap dan Nursery untuk Sukses SPM kepada calon-calon yang akan mengambil peperiksaan. Inilah subjek untuk anda semua. Jadi, sebelum itu, persoalan sekarang ini, siapakah guru yang akan bersama Irfan? Jom saksikan dulu profil guru kita. Baiklah, sekarang ini Irfan bersama dengan seorang guru yang banyak pengalamannya dalam mata pelajaran ini, iaitu Cikgu Muhammad Ramzi Muhammad Asri dari SMK Palung 7, Felda Jempol Negeri 9. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Sihat Cikgu? Ya, macam inilah. Baik, macam itulah nampaknya Cikgu pun nampak bersemangat hari ini. Dan tentunya Cikgu, kita taklah berdua sahaja kerana kita juga bersama dengan seorang jurubahasa, iaitu Cikgu Fikri Nizam Adam Idrus dari SK Pendidikan Khas Selangor Shah Alam yang merupakan jurubahasa bahasa isyarat. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami dalam episod Sukses SPM 2022 kali ini. Jadi Cikgu, bukan kita bertiga sahaja. Betul. Kita juga ada murid-murid cikgu yang berada di dalam talian sekarang ini. Apa kata kita perkenalkan mereka satu persatu? Silakan. Ya, boleh. Jom. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Najwa. Perkenalkan diri. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Najwa binti Abdul Razak dari Sekolah Bimbingan Kebangsaan Palung 7. Cita-cita saya ingin menjadi seorang askar. Seorang askar. Baik, kita doakan cita-cita yang ingin membantu menjaga keamanan negara, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Itu Najwa. Yang kedua kita ada siapa cikgu? Seterusnya Harith Ilham. Harith Ilham. Harith Ilham, silakan. Nama saya Kari Ilham Kamsan. Saya dari SMK Palung 7. Cita-cita saya ingin menjadi usahawan yang berjaya. Usahawan yang berjaya, maknanya dia nak ada duit banyak cikgu. Yes, betul. Mungkin usahawan dari segi landscape dan nursery. Betul, sebab itulah dia belajar mata pelajaran ni cikgu kan. Ya, betul. Okey, baik, terima kasih Karis. Yang ketiga kita ada siapa pula? Hanif. Silakan. Ya, Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Hanif bin Askar Normandi dari Sekolah SMK Cina Timur. Cita-cita saya menjadi seorang offshore. Wah, dia luar suka biasa. offshore cikgu. Luar betul. biasa cita-citanya. Mungkin tak ada kena-mengena, tapi mungkin dari segi ilmu akan banyak didapat mengenai mata pelajaran ini. Sebab inilah mata pelajaran untuk SPM-nya. Dan kita juga ada seorang lagi murid cikgu, iaitu Alisa. Silakan. Ya, Alisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada SMK Timur. Cita-cita saya menjadi seorang askar. Askar juga. Ya. Walaupun dari sekolah berbeza, cita-citanya juga sama. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini, tentunya dalam mata pelajaran Lanskap dan Nursery. Jadi sebagai mukadimah dan pengenalan cikgu, apa yang akan kita sentuh untuk hari ini? Silakan. Okey, untuk hari ini kita akan sentuh berkaitan dengan pengurusan lanskap, iaitu dari segi penyelenggaraan, dari segi penyelenggaraan lanskap kejo, lembut dan mengurus sisa pepejal. Okey, itu antaranya yang kita akan belajar. Jadi cikgu, Ifan muda sabar, apa kata kita mulakan? Ya, silakan jom cikgu. Kita bersama-sama. Baik. Kita bagi cikgu bersedia dulu, silakan. Okey, hari ini kita akan teruskan berkaitan dengan modul yang ke-6, iaitu pengurusan lanskap. Okey, pengurusan lanskap. Okey, apa yang kita nak lihat di sini adalah penyelenggaraan lanskap kejo, penyelenggaraan lanskap lembut dan seterusnya adalah mengurus sisa pepejal di kawasan lanskap. Okey, dan apa yang kita nak capai pada akhir siaran ini, murid-murid dapat menerangkan teknik penyelenggara lanskap lembut
dan Kejur. Seterusnya, dapat menerangkan kaedah mengurus sisa pepejal di kawasan lanskap. Okey. Seterusnya, untuk kita teruskan, kita kenalah faham apa itu maksud pengurusan lanskap. Okey, murid-murid, ada tak yang nak cuba menjawab? Apa itu pengurusan lanskap? Ya? Ada tak yang nak cuba? Okey, siapa nak tolong cikgu? Ceritakan cepat. maksud pengurusan lanskap. Hanif, boleh cuba Hanif? Apa itu pengurusan lanskap, Hanif? Masuk pengurusan naskah, aktiviti penyelenggaraan yang dilakukan bagi memastikan kemampuan kawasan landscape dapat dikekalkan. Ya, betul. Okey. Dan apa yang hendak kita lihat nak uruskan dari pengurusan lanskap adalah nilai estetik, Okey. keharmonian sosial, ekonomi dan persekitaran. Okey, 4 aspek ini sangat penting dalam pengurusan satu-satu lanskap. Baru nak kita dapat kemampanan kawasan lanskap tersebut. Baik cikgu. Cikgu Ifah ada soalan cikgu. Ya, silakan. Apa maksud nilai estetik tu? Okey, nilai estetik tu dalam skop landscape itu merupakan satu kawasan yang indah, Okey. yang memberi satu ketenangan, yang kalau kita tengok tu memang sedap mata memandang. Bukannya ada sini rumput panjang, sampah, semua itu bukan. Okey. Nilai estetik tu apa yang kita lihat tu tenang, relax, cool, kan? Kita kena nampak benda yang indah-indah je, itulah kita boleh nilai sebagai nilai estetik cikgu. Ya, betul. Jadi itu antara perkara yang penting dalam pengurusan lanskap. Seterusnya cikgu, apa Okey, lagi? seterusnya dalam slot sukses kita mestilah kita tahu tip untuk menjawab soalan. Yang pertama adalah membaca, tanda, faham, jawab dan semak setelah kita selesai menjawab. Okey, yang membaca itu kita hendaklah baca stimulus, arahan, tugasan dan jumlah skor. Kita dah nampak situ apa yang dia nak. Apa yang tugasan dia nak. Jumlah skor berapa? Kalau contoh jumlah skor 3 markah. Bermakna 3 jawapan, 3 poin sahaja. Okey, untuk soalan landscape dan nursery, dia bukan dalam bentuk karangan atau esei. Just point. Hanya point sahaja. Poin sahaja. Ya, betul. Okey. Seterusnya kita tanda, highlight apa yang soalan nak. Dan seterusnya kita fahamkan arahan, stimulus dan tugasan. Dan seterusnya kita jawab dengan tenang, relax dan dah jawab kita semak kembali. Ya. Kenapa kena semak balik cikgu? Kita kena semak kembali, takut kadang-kadang kita tengok soalan tu terkejut. Syok. Oh, soalan ni senang. Jawab-jawab rupanya soalan dia nak benda lain. Jadi itu pentingnya semak. Baik. Nampaknya kita ada orang kata apa tips untuk menjawab mata pelajaran ini, iaitu lanskap dan seri. Terima kasih cikgu atas pengenalan bagi mata pelajaran ini, dan kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami, saya Irfan Syahmi dan Cikgu Ramzi, tentunya dalam mata pelajaran lanskap dan nursery. Jadi untuk segmen kali ini, Cikgu Irfan rasa Cikgu akan ceritakan kepada Irfan mengenai penyelenggaraan lanskap Kejur. Ya, betul. Irfan kurang pasti dengan perkataan itu, jadi mungkin Cikgu boleh jelaskan. Terima kasih. Apa yang Irfan kurang pasti tu? Lanskap Kejur atau apa? Maksud lanskap Kejur tu macam mana? Lanskap Kejur adalah satu-satu lanskap yang mati. Contohnya gazebo. Dia tak bergerak kan, dia takkan hidup. Maksudnya kalau kita buat letak situ, maksudnya dia bersatu je. Dia takkan macam tu je lah rupa dia ya, kan. Betul. Okey. Landscape mati. Maksudnya kalau meja. Itu maksud dengan lanskap Kejur lah. Meja, kursi, seangkatan dengannya. Baik, itu maksudnya. Dan apa kata kita mulakan dengan wadah perbincangan kita. Silakan. Okey, baiklah. Kita akan masuk 6.1, penyelenggaraan lanskap Kejur. Ya, penyelenggaraan lanskap Kejur dari segi aktiviti penyelenggaraan lanskap Kejur. LK itu cikgu menggunakan singkatan akronim LK, membawa maksud kepada lanskap Kejur. Okey, aktiviti lanskap Kejur yang sering kita jalankan di kawasan lanskap adalah mempunyai 4. Yang pertama, pembersihan kawasan lanskap, iaitu membersih dari segi
daun-daun dan seangkatan dengannya lah. Maksudnya sampah-sampah sarap. Baik. Okey, seterusnya adalah membaik pulih elemen lanskap. Maksudnya kita baik pulih elemen tersebut dari segi kita yang pertama periksa dulu, memeriksa, menguji. Sekiranya ada masalah kita melepa, mengecat, mengilat, mematri atau mengimpal, dan yang terakhir adalah menggeris, iaitu kita meletak minyak geris pada bahagian-bahagian lanskap kerja yang diperlukan lah. Okey. Contoh bahagian bearing. Kalau buaian kan kita ada bearing kan. Betul. Kita perlu letak minyak geris lah di situ. Okey, seterusnya adalah penggantian elemen lanskap. Penggantian elemen lanskap ini bermaksud sekiranya elemen lanskap tersebut rosak atau pudar, kita perlu ganti yang baru. Ya, contoh kerusi itu dah patah, agak-agak selamat tak kita pakai, Irfan? Tak selamat, cikgu. Tak selamat, betul. Jadi kita ganti dengan yang baru. Baik. Kalau kita duduk juga, agak-agak apa yang terjadi? Cedera lah cikgu, terjatuh kerusi nanti. Tak nak. Tercedera kan? Jadi akan adalah isu-isu yang lain akan datang. Betul. Ada yang akan saman lah, macam-macam lah dengan keadaan sekarang kan. Okey, seterusnya adalah menaik taraf elemen lanskap. Contoh menaik taraf elemen lanskap, sekiranya jambatan yang dibuat untuk merentasi kolam tiada penghadang kiri dan kanan. Kita nak tarafkan letak penghadang kiri dan kanan. Itu maksud dia menaikkan taraf. Okey, seterusnya adalah soalan contoh bagi bahagian A. Tandakan betul pada aktiviti membaik pulih elemen lanskap kejur dan tandakan salah pada yang tidak berkaitan. Penyataan yang pertama, menguji keadaan elemen lanskap. Betul atau salah? Ada yang nak cuba menjawab, murid-murid? Baik, silakan murid-murid cikgu yang berada dalam keadaan sekarang ini. Cikgu, Ya. Okey. Najwa. Askar kita cikgu, silakan. Ya, Najwa. jawapan dia betul. 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 Mari kita semak bersama-sama. Ya, betul. Tahniah. Anda memang awesome ya. Okey, awesome. seterusnya. Yang kedua, melepas simen pada elemen yang rosak. Betul atau salah? Betul atau salah? Okay, siapa nak jawab? Cikgu. Ya. Silakan, Haris. Jawapannya salah. Salah. Salah Ya, betul. Sebab kita di sini soalan meminta aktiviti membaik pulih elemen lanskap kejur. Okey. Maksud dia sekarang topik dia kepada membaik pulih. Melepas itu dah kepada bahagian lain tu sebenarnya. Baik. Okey. Seterusnya, soalan yang ketiga, membersih kawasan lanskap. Betul atau salah? Cikgu. Cikgu. Siapa nak jawab ni? Jangan berebut. Betul. Seorang-seorang. Siapa tadi? Hanif ya? Saya. Ya. Okey, betul. Betul. Ya, betul. Tahan ya. Okey, cikgu. Okey, seterusnya menampal, mengecat dan mengilat. Siapa nak jawab? Ya. Ya, cikgu. Ya, silakan. Jawapan dia betul. Jawapan dia betul. Betul, Alisa. Tahniah Alisa. Baik. Wah, memang anda yang fokus betul ya tadi. Okey, seterusnya menggantikan elemen yang rosak. Menggantikan elemen yang rosak atau pudar. Betul atau salah? Salah. Ya, Najwa, salah. Semangat sekali. Memang kita layak askar tu. Ya, tahniah. Okey. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada alatan penyelenggaraan landscape kejur. Ini adalah antara alatan yang diguna pakai dalam menyelenggara landscape kejur. Dan ada banyak lagi lah. Kalau ikutkan di sini hanya ada 11. Ini antara yang selalu dan kerap kita gunakan. Ini adalah pam air tekanan tinggi, mesin penyembur angin, penyapu taman, penggelek cat, berus cat, pengikis, bekas takung cat, set gerudi, sudip tangan, perata simen dan yang terakhir adalah baldi simen. Okey, manakala ini adalah bahan penyelenggaraan lanskap kejur, bahan yang sering kita guna pakai adalah pengilat batu, cat dan simen. Dan ada lagi bahan-bahan lain, maksudlah pasir, air. Jadi itu adalah bahan-bahan sampingan ya. Cikgu, Ifan nak tanya, yang dekat depan Ifan sekarang ni mesin apa cikgu? Okey, ini adalah penyembur racun. Penyembur racun? Ya. Okey. Dan ini juga adalah alatan ataupun mesin untuk lanskap kejur? Ini landscape lembut. Lanskap lembut? Ya, untuk meracun.
Dan sekali lembut kita tak belajar lagi, tapi tak apa. Ya, Kita betul. akan Tak pergi apa. kepada slide seterusnya, jangan risau. Ya, betul. Baik, apa kata kita teruskan? Terima kasih. Okey, kita teruskan kepada soalan contoh. Okey, kalau kita lihat soalan contoh, ini adalah soalan contoh bahagian A yang membawa markah kepada 4 markah. Okey, bermakna satu soalan mewakili satu markah. Ya? Dan kalau lihat di sini jadual di bawah menunjukkan alatan dan bahan, iaitu alatan dan bahan untuk menyelenggara lanskap kejo. Alatan yang pertama adalah pengikis, pengilat batu, mesin penyembur angin dan bahannya adalah simen. Okey, pilih dan padankan. Maksud di sini dia minta kita pilih dan padankan jenis alatan dan bahan ke dalam ruang jawapan. Ruang jawapan di sini yang disediakanlah. Maksud dia fungsi yang pertama, membersih daun kering dan sampah. Membersih daun kering dan sampah itu menggunakan apa? Ada yang nak cuba? Murid-murid? Cikgu. Ya, silakan Najwa. Wah, Najwa. Mesin penyembur angin. Mesin penyembur angin. Ya, betul. Tepat sekali. Okey, cikgu. Mungkin untuk soalan yang kedua, kita bagi anak murid cikgu yang nyatakan pernyataan itu dan terus jawab soalan itu. Boleh. Okey. Ya, silakan murid-murid. Siapa yang boleh jawab untuk soalan yang kedua? Ya, Silakan. baca pernyataan dan terus jawab soalan. Ya, Alisa? Alisa nak jawab ke? Okey, Alisa. Okey, tak apa. Kalau macam tu kita pergi ke Hanif dulu, boleh cikgu? Ya, boleh. Hanif. Ya, Silakan. Hanif. Yang kedua, Hanif. Baca pernyataan dan jawab soalan itu. Dia tersenyum tadi tu. Mesti tahu jawapan punya. Hanif. Memberi kemasan kepada struktur simen ferro. Kita menggunakan apa tu kemasan tu? Pilih jawapan di bahagian yang telah disediakan. Agak-agak lah. Cuba teka ni. Ataupun kalau dah tahu, jawab je soalan cikgu. Ya, Najwa nak Okey, bantu. silakan. Ini Askar tak membantu. Baik. Ya, Najwa. Simin. Kita memberi kemasan kepada struktur. Soalan yang nombor 2. 2. Nombor 2. Okey, apa Simen. jawapannya? Simen atau apa? Simen. Memberi kemasan. Okey. Kalau Pengilat kita batu. betul. Okey. Pengilat batu. Okey, kalau kita tengok balik kembali pada soalan, memberi kemasan. Okey, kata kuncinya cikgu. Kata kunci dia di sini, memberi kemasan. Bermakna kemasan itu adalah kerja akhir. Kerja akhir adalah kalau kita lihat di sini adalah pengilat batu. Baik. Ya, kalau simen itu bukan kerja akhir ya, bukan kemasan. Okey. Seterusnya, soalan yang nombor 3. Bahan yang digunakan untuk membuat bancuan mortar. Kita nak buat bancuan mortar menggunakan bahan apa? Saya cikgu. Ya, silakan. Simen. Simen. Ya, tepat sekali. Baik, Hanif. Dan yang terakhir, pastinya Pemangkas. pengikis. Okey, membuat cat lama yang telah pudar supaya sapuan cat baru lebih kemas. Kita menggunakan pengikis. Tersasul sikit Hanif. Tapi tak apalah cikgu. Ya. Dia tahu jawapan dia tu. Kan? Ya, mungkin. Ya. Baik cikgu. Mungkin kita boleh teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, kita teruskan kepada Okey. soal yang seterusnya. Baik. Adalah tujuan penyelenggaraan lanskap kejo. Okey, kita setiap kerja yang kita buat mesti ada tujuan. Betul. Di sini ada 6 tujuan. Yang pertama, memastikan elemen selamat digunakan. Yang kedua, mencegah kerosakan berterusan. Yang ketiga adalah memastikan undang-undang pihak berkuasa tempatan dipatuhi. Kadang-kadang majlis daerah dah tetapkan, kalau kita nak sediakan sesuatu lanskap kejo, pastikan lanskap kejo tersebut diselenggara secara berterusan. So itu adalah bermakna itu adalah undang-undang yang ditetapkan oleh pihak kuasa tempatan. Dan yang keempat adalah memberi keselesaan kepada pengguna. Sekiranya benda lanskap kejo tersebut selamat digunakan, pengguna pasti selesa. Dan yang kelima adalah memanjangkan jangka hayat dan ketahanan. Yang keenam adalah mengekalkan nilai estetika pada elemen. Okey, kita lihat pada soalan contoh. Soalan contoh ini adalah bahagian A juga, berbentuk kita supply.
atau membekalkan jawapan. Ya. Okey, di sini dia meminta nyatakan 3 tujuan penyelenggaraan Lanskap Kejo. Bermakna di sini dia nak tujuan. Tujuan dia bagi penyelenggaraan Lanskap Kejo. Apa tujuan dia? Baik. Ada yang nak cuba? Abang Irfan nak suruh semua untuk jawab cepat-cepat soalan cikgu ni. Kita cabar sikit minda sekarang ini. Siapa nak jawab dulu? Baik, silakan. Ya, silakan Haris. Memastikan struktur selamat digunakan. Ya, betul. Seterusnya Haris. Teruskan. Ayah, Okey, teruskan Hanif. Hanif. Mengekalkan nilai estetika struktur. Ya, mengekalkan nilai estetika struktur. Okey, ada tak yang ketiga? Haris, yang ketiga Haris. Biar Hanif selesaikan dulu. Okey. Memanjangkan jangka hayat dan ketahanan struktur. Memanjangkan jangka hayat dan ketahanan struktur. Okey, bermakna di sini setiap murid-murid layak dapat 3 markah. Okey. Kerana telah memberi 3 jawapan yang tepat. Okey, sekiranya pelajar bagi murid-murid bagi 4 jawapan, tetap dapat 3 markah juga. 3 juga? Ya. Tak boleh lebih lah cikgu. Takkan lebih. Okey. Markah takkan lebih di situ. Baik. Jadi itu yang kita perlu lihat dari segi markah yang diberi. Kalau 3 lah jawapan. Tak perlu lebih. Kecuali bahagian A lah. Dia akan jadi membantu. Okey cikgu, contoh dia bagi 4 jawapan. Ya. Tapi ada satu yang salah dekat situ. Jadi adakah jawapan yang betul tu akan diambil kira ataupun tidak? Ya. Kalau jawapan yang diberi ada satu salah, 3 betul, tetap 3-3 dikira betul. Baik, mengerti? Okey, silakan cikgu untuk slide yang seterusnya. Okey, seterusnya kita akan lihat dari segi jenis kerosakan yang terdapat pada Lanskap Kejo. Yang pertama adalah faktor cuaca, yang kedua adalah serangan anai-anai, yang ketiga adalah kulat atau cendawan, yang keempat adalah aktiviti vandalisme, yang kelima adalah faktor tempoh usia, yang keenam adalah tiada selenggara. Okey, aktiviti vandalisme, siapa tahu apa itu? Aktiviti vandalisme. Ada yang nak cuba jawab tak? Vandalisme tu apa? Silakan murid cikgu. Ya, murid-murid, ada yang nak cuba vandalisme? Merosakkan harta awam. Merosakkan harta awam. Setuju. Betul Hanif. Terbaiklah. Okey, seterusnya mari kita lihat proses kenapasti kerosakan Lanskap Kejo. Yang pertama melakukan pemeriksaan, yang kedua memeriksa keadaan persekitaran Lanskap Kejo, yang ketiga adalah mengenal pasti jenis kerosakan, yang keempat menentukan jenis kerosakan pada elemen kejo. Dan ini adalah cadangan jadual kerja yang perlu kita buat dari segi penyelenggaraan landscape kejo, dari segi pembersihan, dari segi pembaikan dan pergantian dan naik taraf. Ada yang perlu kita buat secara harian, mingguan, bulanan, tahunan, ada juga yang bahagian jika perlu. Maksud dia rosak kita baiki. Okey, ini adalah soalan contoh. Bahagian A juga yang mewakili 5 markah. Okey, jadual menunjukkan penyataan langkah kerja pembersihan bangku taman yang tidak mengikut urutan. Ya, kalau sini murid-murid mesti ingat, ini adalah penyataan yang tidak mengikut urutan. Bermakna di sini A, B, C dan E adalah langkah kerja tapi tidak ikut urutan. Dan arahan dia adalah susun langkah kerja itu mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B, C dan E pada ruang jawapan. Ruang jawapan adalah di bahagian bawah. Okey. Langkah kerja pertama. Ada murid-murid yang nak cuba menjawab? Ya, Najwa. C. Okey, Memakai C. pakaian keselamatan. Memakai pakaian keselamatan. Okey, itu yang pertama cikgu. Betul. Langkah yang kedua. Silakan murid yang seterusnya. Saya cikgu. Ya, Hanif. B. Memastikan alatan berfungsi. Memastikan. Alatan berfungsi dengan baik. Ya, betul. Okey, Dan pastikan langkah boleh yang guna. ketiga. Langkah ketiga. Okey, yang ketiga. Alisa ataupun Karis nak cuba? Saya cikgu. Ya, silakan. Hanif lagi. Silakan Hanif. Ya, Hanif. Baiklah Hanif. Okey. A. Membersihkan semua kekotoran seperti sampah sarak dan kertas
Okey, kita bersihkan dulu cikgu. Betul. Okey, langkah yang keempat. Cikgu. Ya, silakan Haris. Yang keempat hari silakan. Ya, Haris. Jawapan dia E. E. Membersihkan lumut dan kekotoran menggunakan pam air tekanan tinggi. Ya, betul. Dan yang terakhir pastinya Irfan nak jawab tak? D. Boleh cikgu, mestilah D jawapan dia. Senang je kerja Irfan kat sini kan. Iaitu memasukkan semua kekotoran ke dalam plastik sampah. Ya, betul. Dah selesai buat kerja, kita masukkanlah kotoran dalam plastik sampah. Baik cikgu, terima Okey. kasih untuk penjelasan iaitu dari segi soalan dan jawapan untuk segmen kali ini, dan kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama kami tentunya dalam Sukses SPM 2022 dengan mata pelajaran kita iaitu Lanskap dan Nursery. Jadi untuk segmen ini kita akan beralih kepada subtopik seterusnya iaitu Lanskap Lembut, cikgu. Ya, betul. Jadi sebagai mukadimahnya, apa itu Lanskap Lembut? Okey, untuk kita memahami atau teruskan kepada topik yang seterusnya, kita kena faham term. Lanskap lembut adalah lebih kepada tanaman. Tanaman hiasan atau apa-apa tanaman lah. Itu yang bermaksud lanskap lembut. Baik, maknanya yang boleh kata apa, hiduplah cikgu Ya, betul. Okey, itu Lanskap Lembut. Jadi untuk kita teruskan, silakan cikgu. Okey, baik. Untuk lanskap lembut kita akan lihat juga dari segi aktiviti penyelenggaraan lanskap lembut. Okey, di sini kita ada 4 aktiviti yang sering digunakan dalam penyelenggaraan lanskap lembut. Yang pertama adalah penyiraman. Okey, penyiraman terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah manual dan mekanisme. Manual adalah menggunakan cara manual lah, maksud dia ambil air, cebok, siram, atau menggunakan hose atau menggunakan tong penyiram. Itu adalah manual. Okey, mekanisme adalah menggunakan sistem penyiraman automatik. Adalah mungkin sistem itu adalah dari segi renjisan, kapilari, titisan. Okey, dan seterusnya adalah pembajaan. Pembajaan juga terbahagi kepada dua, iaitu manual dan mekanisme. Manual itu adalah menggunakan tangan lah. Kita ambil tangan, menggunakan tangan, tabur. Atau masukkan dalam poket. Atau masukkan dalam alur. Itu adalah manual. Okey, mekanisme adalah menggunakan alatan atau alat-alat bantuan lain untuk buat dari segi titisan, semburan atau tabur menggunakan, yang kalau teknologi sekarang menggunakan mesin. Dari jauh kita dah boleh tabur. Okey, seterusnya adalah pengawalan penyakit dan perosak. Pengawalan penyakit dan perosak terbahagi kepada 3, iaitu kimia, organik dan fizikal. Kalau kimia menggunakan racun, kalau organik menggunakan formulasi organik, iaitu kita guna racun juga, tapi racun tu diperbuat daripada bahan-bahan organik. Contohnya cili, bawang putih dan yang sesuai untuk digunakan. Atau kita menanam tanaman repellent. Tanaman repellent adalah merupakan contoh seperti serai wangi. Serai wangi merupakan tanaman repellent sebab dia mengeluarkan wangi. Jadi serangga-serangga kecil dia akan elak daripada bau-bau yang kuat seperti serai wangi dan seakatan dengannya lah. Seterusnya secara fizikal. Secara fizikal adalah kita pasang perangkap jaring. Selesai masalah. Okay. Semudah itu cikgu. Ya, semudah itu. Okay. Dan seterusnya cikgu, silakan. Okey, seterusnya adalah pemangkasan. Pemangkasan terbahagi kepada tiga kaedah, iaitu rutin, membentuk dan pemulihan. Rutin ini adalah seperti kalau tengok kita lihat tumbuhan dalam pasu atau dalam bekas dah terlalu panjang, kita just potong je, pangkas je keluarkan. Kalau membentuk adalah kalau kita nak membentuk tumbuhan tersebut berbentuk bulat, petak, heksagon dan apa jua bentuk. Itu kita akan menggunakan kaedah pemangkasan membentuk. Dan seterusnya adalah pemulihan. Sekiranya pokok dalam bekas atau mana-mana pokok yang ada dah dahan mati, ada dahan yang tak berapa sihat, kita pangkas buang. Jangan biarkan di situ. Okey, seterusnya ni adalah soalan contoh bagi bahagian A. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian aktiviti
penyelenggaraan lanskap lembut. Kalau kita lihat dalam kotak ini, pengawalan penyakit dan perosak, pemangkasan dan merumpai, ini adalah aktiviti penyelenggaraan lanskap lembut. Okey, jadi soalan nak pilih dan padankan aktiviti berkenaan itu, aktiviti yang ketiga-tiga ni lah, dengan tujuan penyelenggaraan yang betul pada ruang jawapan. Okey, yang pertama adalah mencegah tumbuhan daripada serangan, serangga dan kulat. Kita menggunakan kaedah, menggunakan aktiviti apa tu? Baik, Itu- siapa nak cuba sila angkat tangan dan jawab soalan cikgu. Ya. Saya je. Ya, Alisa dulu. Silakan Alisa. Hanif yang kedua nanti. Ya, Alisa. Apa jawapannya? Perosak dan perosak dan penyakit. Pengawalan penyakit dan perosak. Betul. Okey, seterusnya Hanif. Perosak. Pemangkasan. Pemangkasan, membuang bahagian tumbuhan yang tidak diperlukan. Okey, soalan di sini, kalau tengok, kalau kita lihat, soalan nombor 2 dan nombor 3, kedua-dua adalah membuang. Yang kedua adalah membuang bahagian. Bahagian maksud dia, kita bukan buang semua kan. Itu adalah, maksudnya memangkas. Pemangkasan ya. Dan seterusnya ini adalah membuang tanaman. Membuang tanaman, kita buang terus tanaman tu. Tanaman yang tidak diperlukan. Itu adalah merumpai. Baik. Okey. Maksud dia membuang tanaman tu, contoh dalam satu bekas ada pokok bunga ros dan di tepi tu ada bunga teh ayam. Okey. Yang kita nak bunga ros, bunga teh ayam kita tak nak. Jadi itu adalah contoh, kalau kita buang yang tak nak tu, itu adalah merumpai. Merumpai. Kita buang terus, cikgu, Walaupun pokok bunga. Baik. Itu adalah merumpai. Yang kita nak adalah bunga ros. Jadi ya, bunga betul. di sekelilingnya kita buanglah. Dan betul. itu adalah aktiviti merumpai. Merumpai. Okey, baik. Bukan Sekarang merumpai tu bermakna kita nampak rumpai buang. Bukan. Apa yang kita tak nak, itu adalah merumpai. Okey. Contoh dalam satu batas tu ada bunga matahari dan di bawah tu ada bunga bunga kiambang atau bunga apa kan. Kita tak nak, kita buang je. Itu merumpai. Kena bezakan betul-betul Ya. Baik cikgu, jom teruskan dengan slide Okey, seterusnya. seterusnya kita akan lihat dari segi alatan dan bahan yang sering digunakan dalam penyelenggaraan lanskap lembut. Okey, ini adalah contoh-contoh alatan yang sering digunakan bagi penyiraman. Yang pertama adalah hos getah, yang kedua adalah tong penyiram, yang ketiga dan keempat adalah sistem perenjis air, menegak dan tergantung. Okey, seterusnya pembacaan, alatan yang digunakan dalam pembacaan antara ya, ni bukan maksud bermakna ini je. Dan ada alatan-alatan yang lain jugalah. Cangkul, sudet tangan, serampan tangan dan pencakar. Cikgu, kalau kita melihat di depan ni cikgu, adakah ini antara contohnya? Ya, betul. Ini antara contoh-contoh alatan yang sering kita gunakan dalam penyelenggaraan lanskap lembut. Baik, Ya. itulah dia. Okey, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya ni adalah alatan yang digunakan dalam pembajaan, sarung tangan, penebar baja. Ini adalah baja cecair berbentuk cecair, dan ini adalah tong penyembuh, skatior, gergaji berantai dan pemangkas berhulu. Ini bagi tujuan pemangkasan. Dan ini juga bagi pemangkasan, gunting pemangkas, pemangkas pokok dan mesin pokok pagaran. Maksudnya Baik, kita nak membentuk pokok lah menggunakan mesin berkenaan. Dan ini tadi merupakan tong penyembuh racun serangga Ya, betul. yang cikgu cakap itu untuk lanskap lembut kan? Betul. Ya, betul. Inilah rupanya rakan-rakan semua. Okey. Ini tong penyembuh secara manual lah. Manual. Kalau yang teknologi moden dah ada auto, kita dah boleh pakai just petik je, dah sembuh je. Okey. Pakai motor lah mana situ. Baik, terima kasih atas penjelasan. Silakan cikgu untuk seterusnya. Okey, seterusnya ini adalah bagi pengawalan penyakit dan perosak. Gambar pertama, kenapa ada serai situ? Itulah nama dia tanaman Repellent, repellent. cikgu. Dia mengawal serangga lain mendekati tumbuhan sekeliling tu. Okey, dan ini adalah pakaian keselamatan yang digunakan. Okey, dan seterusnya ini adalah rumah tumbuhan juga dan boleh digunakan sebagai rumah kali serangga. Dia menggunakan jaring lah. Okey, seterusnya ini adalah soalan contoh. Okey, jadual di bawah menunjukkan kegunaan alatan dan bahan menyelenggara lanskap lembut. Okey, pilih dan padankan
kegunaan alatan dengan menulis A, B dan C pada ruang jawapan. Okey. Yang gambar pertama, untuk apa tu tujuan dia? Okey, cikgu boleh tak kita pilih seorang murid untuk jawab Boleh. ketiga-tiganya? Boleh. Ya. Nampak macam Najwa. Najwa bersedia dekat situ. Okey, Najwa silakan Najwa. jawab semua Najwa. Menyiram. Ya, betul. Yang kedua? Yang kedua, Saya tak nampak. gambar tong penyembur tak silap Abang Irfan. Menemu racun. Baik. Okey, betul. Mengkikis kot. Apa? Memangkas. Okey. Okey, baik. tahniah. Cubaan yang berani. Tahniah. Anda memang terbaik. Okey. Okey, seterusnya kita akan Seterusnya, masuk kepada tujuan penyelenggaraan lanskap lembut. Kita ada 5 tujuan, iaitu menghasilkan tanaman hiasan yang subur. Yang kedua, menghasilkan tanaman yang mengikut bentuk. Yang ketiga adalah menggalakkan pembentukan struktur pokok yang baik dan sihat. Yang keempat, menghasilkan tanaman mempunyai akar yang lebih sihat. Dan yang terakhir adalah meningkatkan nilai estetika sesuatu kawasan. Ya. Okey, kita akan lihat di sini adalah soalan contoh juga bagi bahagian A. Okey, nyatakan 3 tujuan penyelenggaraan lanskap lembut. Okey, kalau kita keluar soalan, pastikan kita baca betul-betul. Tujuan penyelenggaraan lanskap lembut. Ya, lanskap lembut. Okey, jadi apa tujuan dia? Boleh cikgu kita nak uji Haris untuk jawab semua sekali? Boleh? Boleh Ya, tak Haris. Silakan Haris. Tersenyum dah tu Haris, silakan. Tunjukkan. Dia boleh jawab soalan ni. Menghasilkan tanaman hiasan yang subur dan berkualiti. Ya, betul. Baik, lagi 2. Lagi 2. Meningkatkan nilai estetika sesuatu kawasan landscape. Betul. Lagi 1 je Haris. Menggalakkan pembentukan struktur pokok yang sihat dan baik. Ya, betul. Kan tadi ada 5 betul Haris? Betul, ada 5. Lagi 2 tu apa Haris? Ceritakan semuanya Haris. Ceritakan. Lagi 2. Lagi 2 je. Jangan nervous. Ingat tak Haris? Lagi 2. Baik, mungkin cikgu boleh bantu Menggalakkan Haris. pembentukan struktur pokok yang baik dan sihat. Ya, betul. Okey. Lagi? Lagi 1. Lagi. Okey. Menghasilkan tanaman yang subur. Lagi? Tu dah ulang tu. Ada lagi? Lagi 1 cikgu Ya. Atau Irfan nak cuba? Menghasilkan tanaman yang mengikut bentuk. Okey. Lagi? Cikgu, adakah menghasilkan tanaman yang punya akar yang kuat? Ya, dan betul. sihat? Okey, saya Mantap, ambil Irfan. mata pelajaran ni. Baik, itu antara 5 jawapan Ya, cikgu. Terima betul. kasih Kak Arif kerana cuba menjawab dengan baik. Seterusnya cikgu, silakan. Okey, seterusnya adalah tanaman yang perlu kita buat penyelenggaraan. Iaitu kalau kita lihat gambar ini adalah tanaman yang mempunyai simptom klorosis dan nekrosis. Bermakna di sini dia kurang baja lah. Kita perlu buat pemajaan. Dan seterusnya batas yang mempunyai rumpai, kita perlu buat merumpai. Dan seterusnya adalah pokok utama yang tidak yang tidak ikut bentuk. Jadi kita perlu buat pemangkasan. Dan tanaman yang mengalami kerosakan disebabkan serangan penyakit dan perosak. Jadi di sini kita perlu buat pengawalan penyakit dan perosak, iaitu meracunlah. Okey, soalan contoh. Okey, ada yang nak cuba jawab? Murid-murid? Saya cikgu. Ya, silakan Hanif. Teruskan untuk semua soalan. Boleh Hanif? Yes. Boleh. Okey, terbaik. Silakan Hanif. Silakan Hanif. Intercolosis. Okey, masalah pada tumbuhan yang pertama adalah klorosis. Okey, simptom klorosis dan nekrosis. Okey, cara mengatasi? Pembajaan, betul. Baik. Yang kedua, Bentuk pokok tidak elok. bentuk pokok tidak elok. Jadi, cara kita nak atasi masalah tersebut? Pemangkasan. Pemangkasan. Betul cikgu Ya, betul. Baik, Tepat sekali. Tepat sekali. Jom kita teruskan pula dengan langkah keselamatan untuk mengenalkan racun cikgu.
Okey, langkah keselamatan mengendali racun ada 3, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Iaitu yang sebelum kita pastilah memakai pakaian keselamatan, membaca label pada bekas racun dan seterusnya memakai sarung tangan, jangan minum dan merokok sebelum meracun, membasuh tangan setelah terkena racun dan bagi semasa adalah tuang racun dengan cermat, halakan muncung nozzle ke arah sasaran, elakkan menggunakan alatan yang rosak, elakkan menggunakan mulut untuk menghembus muncung yang tersumbat dan yang kelima adalah menyembur racun ikut arah angin dan keenam adalah sembur racun ke arah sisi. Okey, dan bagi selepas adalah yang pertama, elakkan menggunakan semula bekas racun, buang air basuhan ke tempat khas, mandi selepas mengendalikan racun, simpan tempat khas dan berkunci di tempat khas dan berkunci. Soalan contoh adalah jadual di bawah menunjukkan sebahagian langkah keselamatan mengendalikan racun kimia yang betul dan tidak berkaitan. Tandakan betul pada langkah keselamatan yang betul dan salah pada yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Okey, langkah keselamatan pertama, membasuh anggota badan yang terkena racun selepas selesai kerja meracun. Betul atau salah? Salah. Ya, Alisa, salah. Okey, yang kedua Alisa, teruskan Alisa. Untuk Teruskan lagi. keempat Menguji soalan lidah. ni. Silakan. Yang kedua? Yang kedua Alisa. Betul. 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 Okey. Okey, yang ketiga Alisa. Menyembur racun melawan arah angin. Betul ke salah? Salah. Okey. Dan yang keempat. Betul. Betul. Okey, bagi soalan yang pertama ni, kenapa salah? Kan anggota badan dah terkena racun, kita perlu basuh setelah terkena racun. Tak perlu nak tunggu-tunggu selesai kerja baru kita nak basuh. Baik. Okey, itu yang disebabkan soalan ini adalah salah. Okey, yang ketiga, menyembur racun melawan arah angin. Salah. Sebab kita lawan arah angin. Kalau kita sembur lawan arah angin, angin datang dari depan, kita sembur ke depan, agak-agak racun tu ke mana? Ke muka. Ya, betul. Okey. Kau tu kena ikut arah angin, cikgu. Ya, betul. Baik, terima kasih Cikgu Ramzi atas penjelasan untuk segmen ini. Jadi kita ingin berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana terus kekal bersama kami tentunya dalam Sukses SPM 2022 dengan mata pelajaran kita iaitu Lanskap dan Seri bersama dengan Cikgu Ramzi di studio pada hari ini. Jadi untuk segmen kali ini Cikgu, apa pula diskusi kita? Silakan. Kita akan bincangkan berkaitan dengan mengurus sisa pepejal di kawasan Lanskap. Baik, jom kita mulakan. Okey, baiklah. Okey, sebelum kita teruskan berkaitan dengan topik sisa pepejal, kita kenalah faham apa itu sisa pepejal. Sisa pepejal, bahasa mudahnya sampah. Apa yang kita tak nak, kita guna pakai balik, itu adalah sisa pepejal. Kalau ini adalah huraian yang panjang lah. Okey. Dan seterusnya kita akan teruskan. Sisa pepejal terbahagi kepada 8 yang sering kali yang terdapat di sekeliling kita. Yang pertama adalah sisa pepejal isi rumah, iaitu sampah yang hasil daripada rumah, itu adalah sisa pepejal rumah lah. Sisa pepejal khas, yang mana sisa pepejal yang yang berbahaya, contohnya daripada hospital, contoh di macam barang jarum-jarum suntikan tu, itu adalah sisa pepejal khas. Dan sisa pepejal import, seringkalinya kalau kita lihat di media sosial ada juga yang menyatakan Malaysia mengimport plastik atau sampah daripada luar negara. Itu adalah sisa pepejal khas import. Dan seterusnya sisa pepejal awam, yang mana sisa pepejal awam ni diurus oleh majlis tempatan. Contohnya tong, kalau kita tengok ada satu ruang, itu adalah tempat masuk sampah-sampah yang diambil oleh lori majlis daerah. Itu adalah sisa pepejal awam. Seterusnya sisa pepejal perindustrian, yang mana yang dihasilkan daripada kilang-kilang. Apa jual sekalipun, sisa pepejal yang dihasil daripada kilang yang tak nak tu, itu adalah sisa pepejal perindustrian. Dan sisa pepejal komersial,
Komersial bermakna di sini sisa pekerja yang dihasilkan antara contohnya daripada hotel-hotel. Apa yang hotel buang itu adalah sisa pekerja. Contohnya kalau hotel dia nak lupus, ada barang-barang yang rosak dia akan buang dalam satu tempat, itu adalah sisa pekerja komersial. Seterusnya sisa pekerja keinstitusian bermakna daripada mana-mana institusi pendidikan atau sekolah atau mana-mana pejabat, rumah ibadat, itu adalah sisa pekerja keinstitusian. Contohnya kertas lah kalau daripada sekolah. Okey, seterusnya adalah sisa pekerjaan pembinaan. Kalau ada pembinaan, contohnya batu atau yang diketuk semua tu, yang diroboh, dibuang, itu adalah sisa pekerjaan pembinaan. Okey, jadi ada 8 jenis sisa pekerjaan yang kita pelajari lah. Okey, seterusnya adalah komponen pengurusan sisa pekerjaan. Komponen pengurusan sisa pekerjaan ada 6. Yang pertama adalah perencanaan, pengasingan dan penyimpanan. Yang ketiga adalah kutipan dan pengangkutan. Yang keempat adalah perpindahan dan rawatan. Yang kelima adalah pemerolehan semula bahan dan tenaga. Dan yang terakhir adalah pelupusan akhir. Okey, ini adalah soalan contoh bagi bahagian B. Okey, soalan contoh kalau kita lihat di sini, markah keseluruhan adalah 10 markah. Okey, 2 markah bagi soalan A, 6 markah bagi soalan B dan 1 markah bagi soalan C. Okey. Apa yang soalan anda adalah rajah di bawah merupakan contoh sisa pekerja di kawasan lanskap. Maksudnya kalau kita masuk taman permainan, kita sering kali nampak botol, tayar. Macam yang benda-benda yang dibuang oleh pengguna. Okey, jadi berdasarkan rajah, hasilkan satu lakaran bekas tanaman yang boleh anda hasilkan daripada bahan sisa pekerja tersebut. Okey, cikgu nak kamu tunjuk contoh lakaran yang telah kamu lakarkan. Boleh tak? Masing-masing pelajar, semua murid-murid tunjuk lakaran yang telah dibuat. Kita lihat dulu hasil lakaran murid-murid cikgu. Okey, itu lakarannya. Ada tajuk, ada label. Ada warna-warna lah. Wah. Okey. Okey, Alisa. Wah, ada tajuk, ada label, ada lakaran yang cantik. Okey, tahniah. Anda berempat berjaya mendapat 3 markah di situ. 2 markah. 2 markah cikgu. Cikgu, Irfan pun sebenarnya ada buat juga lakaran. Okay. Sambil-sambil tu Irfan buat kat sini cikgu. Jadi dah siap. Kita tunjuk dekat cikgu boleh? Ya boleh. Okey, ini lakarannya. Jadi Irfan tanya cikgu, macam mana Irfan nak tentukan markah bagi lakaran yang Irfan siapkan ni? Okey, lakaran yang Irfan buat adalah daripada bahan sisa pekerja. Betul. Okey. Ada satu lakaran, ada label. Okey, Irfan dah layak dapat 2 markah di situ. 2 markah? Ya. Okey, sebab dah ada label dan juga menggunakan sisa pekerja cikgu. Ya, betul. Baik, terima kasih cikgu. Okey, seterusnya kita lihat dari segi huraikan langkah kerja menghasilkan bekas tanaman tersebut. Okey, ada tak murid-murid yang nak cuba? Ceritakan langkah kerja. Okey, ceritakan langkah. Silakan. Siapa nak mulakan? Haris? Boleh Haris? Okey. Dia dah angguk dah tu. Okey, boleh cikgu. Silakan Haris. Okey, Haris. Menyediakan alatan dan bahan, memakai pakaian keselamatan, membuat lakaran bekas, membersihkan dan mengeringkan bekas, Okey. mengukur dan menanda bekas, memotong dan membentuk bekas. Okey, betul. Tahniah Haris. Betul lah cikgu langkah-langkah tu? Dan seterusnya, ya betul. Tepat sekali. Tepat sekali. Alhamdulillah. Baik. Okey, seterusnya soalan C. Agak-agak apa tumbuhan yang sesuai ditanam dalam bekas yang telah anda hasilkan? Tanaman yang berjurai lah. Ada yang nak cuba? Saya cikgu. Ya, silakan. Bunga ros Jepun, Bunga ros Jepun, boleh? Bunga ros Jepun, okey. bunga petunia, Boleh?
Tirai gading. Boleh. Dan ada juga yang menyatakan morning glory atau bunga seri pagi pun boleh ya. Boleh juga cikgu. Okay. Asalkan bunga tanaman hiasan tersebut adalah yang berjurai. Okey, seterusnya adalah kita di bahagian terakhir adalah kesimpulan. Silakan cikgu. Okey, kesimpulannya hari ini kita telah mempelajari 3 topik, subtopik iaitu penyelenggaraan lanskap kejo, penyelenggaraan lanskap lembut dan mengurus sisa pepejal di kawasan lanskap. Okey. Dalam topik ini ada subtopik yang perlu kita tekankan, antaranya aktiviti penyelenggaraan lanskap kejo, tujuan dia, kenal pasti kerosakan lanskap kejo. Bagi lanskap lembut pula adalah kenal pasti tanaman yang perlu kita buat penyelenggaraan, dan yang terakhir adalah mengurus sisa pepejal. Kita kena tahu jenis sisa pepejal, komponen pengurusan sisa pepejal, dan kita kena tahulah langkah-langkah kerja mengurus sisa pepejal. Dari segi kalau kita kena buat tugasan, macam mana kita nak buat basuh tanaman gantung, macam mana langkah kerja tersebut, kita kena ingatlah. Okey. Itu saja daripada saya. Baik cikgu, terima kasih banyak-banyak Cikgu Ramzi kerana sudi bersama kami berkongsi ilmu mengenai mata pelajaran lanskap dan nursery. Dan pentingnya mata pelajaran ini adalah supaya kita dapat melestarikan alam sekitar kita bersama-sama cikgu. InsyaAllah ada lagi kita berjumpa lagi. Saya Irfan Syahmi. Assalamualaikum. Saya sebagai guru merasakan Didik TV merupakan satu inisiatif yang sangat bagus. Dengan teknologi yang lebih moden, pengajaran menjadi lebih menarik. Didik TV KPM